fikir dasar polisi ekonomi baharu, negara tidak boleh dibentuk dalam penelitian mengambil kira penting, termasuklah pengalaman, kejayaan dan cabaran ekonomi yang kian mendatang. Terutamanya dalam keadaan kegawatan ekonomi yang semakin membimbangkan pasca pandemik COVID-19. Saya fikir dasar ekonomi yang hendak diperkenalkan selepas daripada ini perlu berasaskan kepada pendekatan berasas. Bukan lagi soal kaum semata-mata. Tetapi kita perlu tegas di sini bahawa kenyataan dan realitinya ketika ini ialah majoriti yang miskin itu orang Melayu, tetapi masih ada, kita perlu ingat, tetapi masih ada orang Cina yang miskin di bandar dan orang India yang miskin di estate. Belum berbicara soal rasabah yang pastinya kehidupan mereka lebih sukar dan terjejas. Kita lihat bagaimana, dan saya fikir ini cenderung kepada isu diskriminasi yang kita lihat bagaimana diskriminasi kaum ke atas peluang pekerjaan itu sesuatu isu yang real, kerana ya ada pihak yang tidak berpuas hati dengan apa yang diperkenalkan dan sebagainya. Dan secara tidak langsung ia menimbulkan prasangka buruk dalam kalangan masyarakat. Kita lihat bagaimana kajian Dr. Lee Wok Aun dan Dr. Muhammad Khalid pada tahun 2015 yang dimuatkan dalam kertas bertajuk Degrees of Discrimination dan Race and Graduate Hiring Asia yang telah disiarkan di dalam Journal of Asia Pacific Economy. Ia menyatakan penyelidik telah menghantar permohonan yang sama, kandungan dari segi kecemerlangan akademik dan yang lain, kemudian diletak atau putar ataupun diserang tersebut balik temu Cina, dipanggil balik seorang pemohon yang berbangsa Melayu. Kita dapat lihat bahawa diskriminasi bukan sahaja memberi kesan kepada masyarakat, ianya turut menjejaskan kedudukan ekonomi. Center for Governance and Political Studies, sebuah penyelidikan swasta, menerusi kajian selidiknya mendapati bahawa hasil daripada diskriminasi kaum, kadar pengangguran semakin meningkat berdasar laporan penyiasatan tenaga buruh Jabatan Perangkaan Negara. Seterusnya kita lihat bagaimana sebuah firma rekrut Hes Asia mendapati bahawa diskriminasi masih menjadi punca utama mengapa rakyat Malaysia merasa terpinggir di tempat kerja dan bimbang dengan prospek pekerjaan mereka. Hasil daripada kajian tersebut, 2,000 responden profesional di antara bulan April dan Mei 2019, 20% responden merasai mereka terkena bangsa dan keturunan mereka. Ini memberi gambaran yang sangat membimbangkan kerana angka itu melebihi 17% purata Asia, manakala 1/3 daripada jumlah keseluruhan responden menyatakan bahawa peluang pekerjaan mereka telah dinafikan akibat daripada kezaliman yang berbentuk diskriminasi. Saya fikir kali yang terakhir pada masa yang sama, perluan untuk masyarakat Melayu untuk menyertai dan memiliki aset adalah sungguh sangat penting, tetapi kita harus lihat kalau kita rangka dengan cara yang salah dan kemungkinan polisi ini terdedah kepada perkara-perkara yang tidak baik kerana kadang-kadang ada pihak yang tidak mahu bekerja dan berusaha hanya mengharapkan bantuan daripada kerajaan di atas tingkat bangsa Melayu itu sahaja. Ini merupakan satu pemikiran yang tidak baik dan saya fikir perlu ada pembaruan dan ianya kalau kita bercakap soal dasar ekonomi baru, kita perlu menimbangkan antara dua pandangan, sama ada ianya perlu dihapuskan atau dimasukkan secara keseluruhan ataupun ada beberapa yang perlu disemak semula.